dan Assalamualaikum semua. Saya Elina ataupun kat TikTok saya Miaulisha C. So saya akan menjawab soalan-soalan yang dekat TikTok sebab one of my video blow up on TikTok and there's a lot of question regarding UPU and Medic. So I think that it's proper for me to answer here, so dapat tengok every soalan. And sebab TikTok I can record longer, so macam banyak yang I can explain more. Tapi disclaimer awal-awal, this one is based on my own experience and this is my own batch. And I apply Medic degree for 2021, my SPM is 2019 and my asasi 2020. So ini berdasarkan batch saya sebab benda ni akan berubah mengikut tahun dan situasi semasa. So korang kena still update with semua tempat lah dengan UPU punya requirement, cara apply and all. So jangan bergantung kat video ni totally. It's just for your own guidance untuk bagi you guys idea what's going on and how to apply. Macam tu je, but for syarat requirement please update yourself untuk maklumat terkini. Okay, for the first question, so untuk UPU kita apply guna pointer SEM 1 je ke? So maksudnya result SEM 2 UPU tak kira ke? Okay, benda ni actually I pun quite confused waktu awal-awal asasi tu. Tapi you guys kena ingat macam ni, untuk Medic ataupun any course yang perlukan interview, you guys akan undergo dua fasa of applying UPU. First fasa for my year around bulan 1 ke if I'm not mistaken ke bulan 3. And then the second fasa is bulan 8. So the first fasa, bila korang apply UPU, korang needs a result untuk layakkan korang untuk certain course. So waktu mula-mula kalau you guys tengok dia punya requirement contoh dia nak CGPA 3.8. Biasanya dekat requirement tu bila dia mention CGPA 3.8, dia kata untuk campur hasil SEM 1 dan SEM 2. Contohlah SEM 1 awak dapat 3.7 tapi SEM 2 awak perform dapat 4 flat. Lepas tu kalau campur awak lepas lah kan 3.9 ke awak dapat. Tapi untuk case saya, contoh kalau UiTM dia perlukan 3. Saya tak ingat 3.5 ke, tapi dia ada syarat khas dia iaitu bio dengan chemistry wajib A-. Untuk bio saya dapat A, tapi chemistry saya dapat B+. Dan benda ni saya ingatkan saya lepas untuk interview UiTM sebab dia punya syarat kan macam CGPA hasil campur SEM 1 dan SEM 2. Tapi rupanya tak dapat juga nak apply. Maksudnya dekat UPU saya pun tak ada pilihan untuk pilih UiTM tu. So saya letak uni lain selain UiTM. So maksudnya dekat sini awak kena pentingkan result SEM 1 awak. Walaupun SEM 1 ni macam kita baru nak adapt dengan university life, cara nak belajar baru, and asasi is so fast for me. So benda-benda ni you need to take care of your own result and pay attention on how much you need to achieve and ikut requirement uni yang awak nak masuk. So make a list yang uni-uni apa awak nak masuk and requirement apa, so you can target yourself yang mana you sesuai nak masuk. So nanti bila you arrange UPU, you tahu yang mana you most layak. Just susun ikut the high probability yang you boleh masuk. So untuk SEM 2 pula, tak kira ke SEM 1 dengan SEM 2 akan campur sekali untuk apply UPU fasa kedua. Fasa kedua ni waktu bulan 8 untuk saya. Dan yang ni dia macam melayakkan kita sebab bulan 8 ni you guys dah undergo interview and all. So untuk fasa melayakkan ni, contohlah SEM 2 awak tak dapat tinggi, jadi dia macam result untuk saya yang empat pertama tu awak tak boleh ubah dah tahu sebab interview tu dia macam dah freeze dekat tempat tu. Awak boleh ubah yang bawah je. So macam benda tu awak kena tetap kekalkan awak punya pointer untuk tetap melayakkan awak masuk ke degree Medic tu. So macam mana pun just kekalkan jaga result SEM 1, SEM 2. Cuma yang saya nak tekankan is jaga elok-elok SEM 1 tu sebab ramai terlepas pandang. At least untuk saya lah dulu. Saya ingat SEM 1 ni sekadar awak boleh apply je even though result awak tinggi ke rendah. Soalan kedua, MMC tu bawah kerajaan atau swasta? So MMC ni Malaysia Medical Council. Dan untuk Medic dia akan tengok semula awak punya result SPM awak dapat berapa. Untuk tahun saya, dia MMC kata kena dapat straight B untuk subjek sains. So saya ada yang dapat B+. Dia macam cukup-cukup borderline je selamat. So untuk yang ni dia private atau swasta, dia both. Dia macam syarat umum untuk orang sambung Medic. Contohlah saya bagi situation, awak dengan kawan awak, seorang dapat straight B, seorang dapat banyak A, tapi ada subjek yang
C dia bio, kemi. So yang mana satu lagi layak, awak lagi layak yang dapat straight B compare dengan kawan awak straight A tu. So dia macam, saya pernah contact juga universiti private macam mana nak masuk medik, ada ke requirement. Sebab kadang-kadang universiti awam ni lagi strict dia punya requirement sebab tempat dia limited. So dia kata as long as you ikut dia punya requirement SPM yang MMC nak, then you are layak untuk masuk. Lepas tu adalah special requirement uni, which is your result asasi mesti 3 point berapa ke atas. Dan ikut universiti lah, universiti lain-lain dia punya requirement, dia nak student dia macam mana. Akak kalau nak jadi doktor kena ambil medik ni ke macam mana? Reply please. By the way, saya nak jadi doktor pembedahan. So untuk apa yang saya tahulah, awak kena lalui pra-universiti. Pra-universiti ni awak boleh pilih matrix, STPM. Diploma dia bukan pra-uni dah, dia dah lain. Sebab dia punya sijil tu awak boleh bekerja dah. Matrix pun dia punya sijil ada dia punya manfaat sendiri, tapi saya tak ingat. Tapi pra-U macam asasi, A-level, matrix, awak ada laluan STPM, banyak lagi. Awak kena lalui. Kalau contoh saya punya asasi 1 tahun, lepas tu saya masuk degree 5 tahun. So medik ni semua student kalau yang nak jadi doktor kena lalui 5 tahun of degree medik ni. Dekat Malaysia ni ada 2 jenis. Dia bukan 2 jenis, 2 nama, tapi dia punya syllabus sama je. MBBS dengan MD, Doctor of Medicine dengan Bachelor of Surgery and Bachelor of Medicine, if I'm not mistaken. Dan lepas 5 tahun tu awak kena buat housemanship 2 tahun. Lepas tu awak kena wajib jadi medical officer untuk 2 tahun if I'm not mistaken. Lepas tu after that awak boleh further study awak in specialty yang awak nak buat. Macam awak kata nak jadi doktor pembedahan, you can further your study in surgery. So next, if tak ambil bio, boleh tak ambil course medik. So biology wajib macam mana pun. Biology, chemistry, fizik, maths atau admaths. So ada yang tanya maths atau admaths, dia maksudnya nak dua-dua ke atau. Okay, untuk yang ni korang boleh google kalkulator pengiraan merit SPM dan korang boleh tengok dia punya mata-mata dan korang boleh try to calculate dan anggarkan result SPM korang dapat berapa. So untuk persoalan awak maths atau admaths, dua-dua sama je, tak ada efek. Kalau awak boleh score maths, tapi jangan jauh sangat result admaths, awak kena jaga juga. Tapi kalau awak boleh dapat admaths pun boleh juga. So dia punya ni dua-dua sama je, maths atau admaths. Awak pilihlah salah satu yang awak boleh mahir untuk masuk medik. Itu untuk masuk medik, untuk UPU yang lepas awak habis asasi ataupun matrix. Tapi untuk awak masuk asasi atau matrix, awak kena pentingkan juga admaths sebab dia antara mata tertinggi dalam grup 5 subjek yang ada 90 markah tu. Okay? Jadi kalau kata akak form 4, akak memang aliran sains ke macam mana yang ada semua bio tu? Ya, saya dari form 4 saya ambil subjek yang 9 subjek lah. BM, BI, Maths, Agama, Sejarah, Biochem, Fizik, and Maths, Kimia. Apa beza asasi dengan diploma? Okay, untuk video hari tu saya kata tengok diploma mana yang layak. Sebab ada, tak silap saya, diploma in microbiology and diploma in apa. Saya tak pasti sebab benda ni awak kena check sendiri dan tanya universiti yang awak nak masuk diploma apa yang layak. So awak boleh further planning. So untuk awak-awak yang masih sekolah, awak boleh start search dah kalau in case awak nak masuk diploma dulu, nak jalan yang buat diploma belajar 2.5 tahun kalau tak silap. And yang ni betul-betul pilihan awak. So awak kena buat banyak research on this sebab ramai je senior saya, batch saya sendiri yang dari diploma. So still boleh masuk kalau nak masuk medik dari diploma. Apa beza asasi dengan diploma? Asasi ni kira orang kata fast track lah, dia sama macam matrix. So ramai juga tanya apa beza matrix dengan asasi. Asasi ni is more on pre-university. Dia macam awak dah duduk dekat university tapi dia masih pra, macam pra sekolah. And matrix ni dia masih under KPM. Kalau asasi under KPTM, Pengajian Tinggi Malaysia. Matrix masih under Kementerian Pelajaran Malaysia yang sekolah punya. So dia punya yang lain pun I think lifestyle. Sebab compare me and my friends yang sama matrix, kita orang belajar exactly the same and kita orang boleh ajar each other macam mana pun, and syllabus semua sama. So it's depend on you lah which lifestyle you want to go on. Sebab I prefer all university punya lifestyle, so I go asasi.
And kalau nak ikutkan dia punya pressure belajar and all semua sama. Di diploma dia 2.5 tahun, so I think lah jadual dia a bit relax. Kalau tak silap, sebab ni I talk based on my friends yang masuk diploma juga. So kalau course korang diploma jadual quite packed, so itu betul-betul bergantung dekat korang. So you guys need to ask senior and semua yang masuk diploma. Akak guna tabs nama apa? Akak guna iPad Pro 11 inch. Lepas tu app apa yang saya guna dalam video tu is Procreate. Sebab Procreate boleh pusing-pusing, so I suka buat nota dalam tu. Tapi tak boleh buat banyak pages, so I just buat banyak-banyak. Akak nak tanya, dia memang tengok result SPM juga ke? Yes, dia tengok. Sebab when I was down about my SPM result actually. And then macam, you know, before even apply degree pun I was scared. Sebab memang medik dah cakap dia akan tengok balik SPM you guys layak ke tidak. Even though you perform dekat matrix ke asasi ke diploma, dia still tengok SPM juga. So jaga your SPM macam mana pun. Kalau saya tak ambil sains di SPM, boleh ke saya masuk medik? Tak boleh. Tapi sains awak ni awak kena make sure dia biologi, chemistry, fizik lah. Kalau selain tu awak tak boleh nak proceed. Berapa lama belajar kalau nak ambil medik? 5 tahun minimum. Untuk degree medik sajalah. STPM kena mohon dengan UPU juga ke? Tak. Tak silap saya tertulis STPM dalam tu sebab saya nak tunjuk semua laluan yang awak boleh apply sebenarnya, bukan STPM tu dalam UPU. Tak silap saya, STPM dia ada platform dia sendiri, tapi saya tak pasti kat mana. Awak boleh tanya senior awak ataupun cikgu. Untuk yang tanya where I bought the stethoscope warna putih rose gold tu, I bought on Shopee. Dan I will put the link below. So I think that's all for today's video. It's quite relaxed type of video walaupun video ni lama. Sebab I just want to make things clear and I hope itu menjawab soalan korang. And kalau ada apa-apa soalan, you guys can comment bawah ni juga. Sebab I don't make video on TikTok sebab I takut video sikit-sikit doesn't explain much on what you gonna need to know. I hope this helped you guys. And later on, I will insyaAllah do a video on my experience online interview. I'm so sorry I can't reply any of the comments dekat TikTok because there's a lot and I'm still busy in studying and tengah urusan college. So if you guys have any questions that you would like to ask me, boleh tanya kat komen ataupun kat TikTok, anywhere, ataupun my Instagram. You guys can also reach me there, tapi I lambat sikit lah reply. But anyways, for those who are wishing to be a doctor, I hope you can be one day. And also for those yang memang baru niat nak jadi doktor ataupun masih berbelah bagi, you guys need to ask yourself if you guys betul-betul ada niat untuk jadi doktor. And it's not about others, it's about you. Dalam medik ni, even though I'm just a year 1 student, baru je habis sem 1 final, I tell you, it's so hard. Jadual padat gila daripada pukul 8 sampai pukul 6. Kalau ada kukuh sampai pukul 7 petang. We got the least amount of cuti compared to other course. Sebab macam for my uni lah, at least we don't have any cuti sem or apa. So after final, we go through sem 2 pula. So it's just non-stop studying and dia macam, you know, just endless of studying. So make sure you ask yourself whether you guys really want this or not. But once you choose this path, then you need to hadap lah. But you know, you can still proceed if you want to. I'll be happy to see you guys on medic course and I'm wishing you guys all the best. So thank you for watching my video and I'm so sorry if my answers not menjawab your soalan, but you can just ask me. And as I mentioned before, this is based on my own experience and my years. So kena tengok, especially the MMC tu, if I'm not mistaken, diorang kata nak update. Contoh nak biochemie A saja, I'm not mistaken lah. Tapi you guys kena tengok balik sebab I dah lama tak tengok website tu. So that's all from me. Bye bye.